Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami di COE PITAS untuk bicara PITAS 2030 ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Doktor kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk bicara PITAS 2030. Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030. Apa itu PITAS 2030? Kita akan bersama-sama dengan YB Doktor. Sebelum tu, saya minta hadirin-hadirin yang bersiaran secara langsung, jangan lupa like, komen dan share live ni, terutamanya supaya seluruh rakyat Terengganu dapat mengetahui apa itu PITAS 2030. Baik, tanpa melengahkan masa, insyaAllah hari ini kita akan mulakan bicara PITAS 2030. Mungkin YB boleh terangkan sedikit secara general, secara kasar, apa sebenarnya PITAS 2030 ni? Macam mana boleh wujudnya Pelan Induk Terengganu Sejahtera ni? Silakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara moderator Ustaz Dewan Mak Faizul dan terima kasih kepada seluruh para penonton dan pendengar sekalian yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, bagaimana yang saudara-saudari, tuan-tuan dan puan sedia maklum, semasa menghadapi pilihan raya yang ke-14 yang lalu, kami daripada Parti Islam Malaysia PAS telah merangka suatu tawaran untuk rakyat Terengganu bagi komitmen kita untuk kita laksanakan sekiranya kita diberi amanah untuk mentadbir negeri Terengganu. Jadi kita ada dua perkara pada ketika itu yang kita tawarkan. Yang pertama ialah manifesto jangka pendek untuk satu penggal pemerintahan, dan kita juga menawarkan satu Pelan Induk Terengganu Sejahtera yang kita singkatkan sebagai PITAS, bukan pintas, PITAS. PITAS, Pelan Induk Terengganu Sejahtera. Yang kita rangka tujuannya ialah untuk menjadikan negeri Terengganu sebuah negeri yang maju, yang berkat, yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan rakyat dapat hidup dalam keadaan aman sejahtera. Yang kita sebut sebagai tema kita, maju, berkat, sejahtera menjelang tahun 2030. Kerana untuk bagi kita mengkaji dari segi kedudukan kita pada ketika itu, Terengganu pada masa itu, kalau kita janji 5 tahun tak pernah sabar. So kita buat satu pelan yang kita rasa Terengganu insya-Allah kalau diberi mandat pada PAS memimpin, merajui kerajaan negeri, kita mampu untuk membawa Terengganu ni menjadi sebuah negeri yang maju, yang berkat sejahtera menjelang 2030. Maknanya pada ketika itu kita pilihan raya 2018. Jadi kita memerlukan masa paling minimum sebutlah 12 tahun dijangka. Jadi itulah antara tujuan kita menggubal ataupun mengemukakan Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030. Di antara yang kita nak capai, selain disebut maju berkat sejahtera, dia ada perincian dia. Yang kita melihat pada semasa ini, masa itu dan juga sekarang ini pun, kita melihat antara perkara yang penting yang untuk kita bawa negeri Terengganu sebagai sebuah negeri yang maju, antaranya sumber hasil kita. Dia bila sebut nak buat kemajuan, sudah tentu faktor utama ialah ekonomi. Kalau tak ada duit, dia cakap apa pun, mana untuk melaksanakan tu agak sukar. Sebelum pilihan raya yang ke-14 dan sebelum itulah, sumber hasil kita di Terengganu ni 50% bergantung kepada petroleum. Sama ada dulu nama royalty, lepas tu ditukar pada Wan Ehsan, tukar pada dana khas. Tapi apa nama sekalipun, ia adalah merupakan sumber ataupun
pendapatan kita daripada sumber petroleum yang Mhm. yang usahakan ataupun yang di Lombok, uh, di Perairan Terengganu, khususnya oleh Petronas. Mhm. Jadi kita tidak boleh selama-lamanya bergantung pada sumber itu akan habis. Betul. Dan kita kena mencari sumber yang baru. Di antara yang penting dalam PITAS 2030 ialah untuk kita mendapatkan sumber baharu yang boleh menampung untuk kita terus maju ke depan. Sekiranya kalau petroleum ni sudah tidak lagi memberi hasil yang besar pada negeri, ataupun bagaimana yang berlaku dalam raya 19 kita menang 24, kita dinafikan hak royalty sehingga ditukar menjadi warisan dan seterusnya, akhirnya menjadi tanah khas dan sebagainya. Ini antara perkara yang kita kena ambil kira. Jadi kita masukkan satu elemen yang penting di situ ialah bagaimana kita nak mencari sumber-sumber hasil baru untuk negeri Terengganu. Yang seterusnya, sebagaimana yang kita kata maju untuk dapat keredaan Allah Ta'ala, kita nak menjadikan satu Terengganu ni model pembangunan Islam. Pembangunan Islam yang berteraskan pada Al-Quran dan Sunnah. Ini perkara pokok. Dan inilah sebenarnya perjuangan PAS dari dulu. Sekarang dan sampai bila-bila insya-Allah dalam perlembagaan kita. Apa yang kita nak kemukakan kepada rakyat ialah untuk kita nak maju, tapi kita tidak boleh lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Ijma' ulama' dan qiyas. Ini dah termaktub dalam perlembagaan Parti Islam semasa PAS. Ini yang kita nak bawa. Dan ini yang kita war-warkan kepada rakyat di dulu, kini dan insya-Allah selama-lamanya. Itu yang kita nak bawa. Jadi ke samping kita nak cari sumber baru, kita juga nak memajukan negeri kita ni, memajukan insan itu dari ekonomi, fizikal. So orang juga perlu dimajukan. Majukan bagaimana? Berpandukan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama' dan qiyas. Dan kita dapati ialah negeri yang miskin. Maaf cakaplah, memang orang tahu antara negeri yang walaupun pendapatan negeri melalui sumber petroleum itu agak besar berbanding dengan negeri lain, tapi rakyat kita masih dalam hidup yang dhaif. Yang B40 sangat ramai. So apa sebab jadi miskin? Antaranya lah kerana tidak ada pekerjaan. Ataupun pekerjaan yang ada itu pekerjaan yang biasa-biasa je. Yang pendapatannya gaji minimum. So bagaimana kita nak meningkatkan pendapatan rakyat? Ialah dengan kita mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih berprestij, yang berpendapatan yang lebih tinggi. Ini adalah 3 perkara penting yang kita mesti capai untuk menjadi sebuah negeri maju. Oleh itu, untuk capai ini, kita selepas kita mengetah, sebelum mengetah, mungkin maklumat yang kita ada tidak cukup. Memang takui terhad maklumat yang kita ada. So bila kita sudah alhamdulillah diberi mandat oleh kerajaan untuk memimpin kerajaan negeri, kita revise balik. Kita buat satu kajian balik tentang pelan induk kita itu. Ini pelan induk kita ni dia agak orang panggil bukan kata boleh buat tu dia terus tidak boleh diubah. Dia adalah satu yang dinamik, yang boleh berubah mengikut apa fakta semasa. Kita kena tengok apa keadaan semasa. Betul. Apa keadaan di pusat. Siapa pemerintah di pusat. Apa projek pusat di negeri kita. Contoh sekarang dia ada nak buat ECRL, LPT3. Ini semua benda-benda yang kita kena ambil kira dalam kita buat kajian ataupun ubahsuaian terhadap pelang induk kita ini. Ini perkara yang penting. Lepas itu kita buat bengkel demi bengkel dari kerajaan bersama-sama. Sebenarnya kita include, kita melibatkan dah semua jabatan-jabatan kerajaan, Jabatan Terengganu, pegawai tinggi kerajaan, untuk sama-sama terlibat dalam membuat suatu revision atau suatu kajian balik terhadap pelan yang telah kita kemukakan itu. Betul saya kata, kita buat ni very dynamic and flexible. Kita tengok apa yang berlaku, perubahan yang berlaku, kita kena sesuaikan dengan keadaan itu. Jadi ada beberapa perkara dalam bengkel kita ini yang kita ambil kira. Saya pun pasal kena tengok betul-betul yang ni. Ada beberapa yang disebut konsep yang untuk kita memantapkan pelan induk 2030 ini. Antaranya lah konsep yang kita ambil 7P. Itu pembangunan PITAS ini ada 7 konsep yang kita sebut 7P. Yang pertama merupakan pelan perancangan pembangunan Terengganu yang lebih holistik dan komprehensif dalam bahawa dasar negeri maju berkat sejahtera dengan
berteraskan prinsip-prinsip Islam. Itu tak boleh lari. Kalau kita parti Islam semula lepas, maka kita itulah. Dan inilah sebenarnya yang kita nak ajak seluruh rakyat, bukan sahaja Islam yang tak Islam. Kerana hanya dengan Islam saja kita boleh menjamin kita akan dapat hidup yang sejahtera dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita, itu dasar kita. Kita tak lari dari situ. Mana yang bercanggah dengan Islam kita tolak. Mana yang tak bercanggah kita teruskan. Dan yang belum buat, kita akan buat satu perkara pembaharuan dalam menurut apa yang dikehendaki oleh Islam sendiri. Yang kedua, kita memanfaatkan keperluan dan potensi sumber keberhasilan ekonomi negeri yang sedia ada dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang mampat. Jadi kita tengok apa sumber hasil kita ada. Selain dari petroleum, apa kita ada? Kita ada sumber air. Kita ada aset pelancongan yang begitu banyak yang boleh kita bangunkan. Dan kita ada minerals, silika, bauxite, besi dan sebagainya. Yang boleh kita explore lagi untuk menjadi sumber baru untuk negeri Terengganu selain daripada petroleum. Jadi kita tengok potensi-potensi yang kita ada. Ini kajian yang baru yang kita buat. Kerana sebelum ini mungkin maklumat yang kita terima mungkin salah, mungkin tidak tepat. Jadi so bila kita dari kerajaan bergawai dan bagi input-input baru, kadang sebenar sumber-sumber mineral contohnya, ataupun panggil produk-produk pelancongan yang kita boleh majukan. Dan juga antaranya kita negeri Terengganu negeri yang kaya dengan sumber air, air yang bersih yang boleh kita jadikan hasil untuk kerajaan. Yang ketiga, memperkukuhkan keupayaan pembangunan insan dalam meningkatkan daya saing dan produktiviti negeri. Jadi kita tahulah kita Terengganu 90%, lebih 90% adalah orang Melayu, orang Islam. Ini kita sudah satu aset sebenarnya. Satu aset. Kita ada ramai orang yang Melayu Islam. Dan kita juga banyak sekolah-sekolah agama. Sama ada sekolah swasta, sekolah pondok, ataupun di sekolah agama yang diwujudkan oleh kerajaan negeri sendiri, sekolah agama kerajaan, dan ada juga sekolah agama kerajaan pusat. Jadi kita punya ramai sebenarnya insan-insan ataupun manusia yang sudah ada asas agama yang kuat. Ramai ulama kita. Ini kita perlu kembangkan supaya ini menjadi suatu aset kita, modal kita untuk kita perluaskan lagi supaya penghayatan Islam itu lebih nampak, dilihat, dirasai oleh rakyat keseluruhannya. Ini kita mahu pemimpin-pemimpin yang boleh bawa kita ke arah itu. Yang keempat, memaksimalkan perkhidmatan sistem penyampaian yang responsif dan pantas melalui kerajaan digital yang memenuhi kehendak rakyat. Di sekarang ini kita sebut pasal digital. Semua orang dah mula ke arah itu. Jadi kita tidak boleh lari. Kita tak boleh nak terus duduk dalam kelompok yang lama kita. Pertama-tama bila Tuhan uji dengan COVID-19, kita ada PKP. So kita rasa kita terkurung. Tapi sebenarnya kita ada satu lagi perkara yang tidak dapat disekat, iaitu perhubungan melalui internet, melalui alam maya. So inilah bangunan digital ini supaya ini boleh menampung ataupun boleh selain daripada menampung di mana yang kita kekurangan, dan boleh kita gunakan dia untuk memajukan negeri kita untuk masa depan. Jadi kalau dunia sudah berubah, kita pastinya tidak boleh selesa dengan cara pes yang lama, kata orang. Kita kena juga berubah ke arah yang baru. Yang kelima, memperkayakan personaliti budaya dan warisan negeri yang dilihat berpotensi untuk dimajukan sehingga ke peringkat antarabangsa. Ini kita ada satu budaya yang unik dengan banyak tinggalan warisan yang boleh dijadikan suatu, selain daripada boleh kita kembangkan untuk diwar-warkan seluruh dunia, tapi boleh menarik pelancong untuk datang ke negeri kita. Antara produk pelancongan yang boleh kita, selain daripada kita ada alam semula jadi, bukit, hutan, tasik, laut, pantai dan sebagainya. Dan lokasi Terengganu itu sendiri di pesisir pantai kan. Dan kita ada juga produk-produk yang Islami, yang warisan yang kita boleh tonjolkan supaya ada orang berminat tentang sejarah, minat tentang perkembangan Islam Nusantara di zaman lampau, untuk mereka datang melihat sendiri kesan-kesan sejarah yang ada itu. Itu antara benda-benda yang kita kena explore. Yang keenam, menyelaras pembangunan dan inisiatif daripada kerajaan persekutuan sesuai dengan konsep budaya politik matang sejahtera. Jadi kita Terengganu adalah sebahagian daripada kerajaan Malaysia, kerajaan persekutuan. Sudah tentulah apa yang berlaku di peringkat pusat, dia akan beri kesan, impact kepada kita di peringkat negeri. So kita kena peka apa perancangan kerajaan pusat. Kita kena selaraskan apa yang kerajaan pusat nak majukan di
khususnya koridor Pantai Timur ni, yang dimajukan Terengganu. So kita kena ambil peluang itu untuk sama-sama memajukan kita. Sebelah tadi, contoh ECRL yang akan datang, yang kita ada apa ni, LPT 3 yang akan disambungkan, insya-Allah. Ini semua benda-benda yang kita kena ambil kira. Dan di mana tempat yang kita mesti majukan peluang ini. Sekarang ni kita tengok kemajuan kita hanya di pesisir pantai. So bahagian tengah ketinggalan. So dengan adanya ECRL, dengan adanya LPT, insya-Allah dapat majukan di bahagian tengah pula. So barulah pembangunan itu agak menyeluruh. Berjaya kan di selatan, dapat sekarang ni Terengganu hanya maju di selatan. Di utara ketinggalan, bersubstitut ketinggalan. So soal dengan ada LPT, ECRL ini kita boleh majukan terus untuk daerah-daerah yang ketinggalan sekarang. Dan yang ketujuhnya, meletakkan sasaran 2030 seiring dengan matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals yang diadaptasi mengikut prinsip-prinsip Islam. Jadi itu antara 7 konsep yang kita bengkelkan untuk menghasilkan satu plan of action, plan tindakan kita untuk dilaksanakan oleh setiap portfolio bawah exco kita dan juga jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan. Itu antara yang tersebut PITAS 2030 itu sebenarnya yang kita nak sampaikan kepada rakyat. Penerangan yang cukup baik YB.